Syul, kita akan ke cerita pagi di Langkawi. Kita nak terus saja bersama dengan Najib Masyur yang pastinya akan berkongsi berkenaan cerita pagi di sekitar Langkawi. Tapi kami nak kongsi pada anda terlebih dahulu infografik ini berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kita di sekitar negeri Kedah. Untuk pengetahuan anda semua, terdapat 28 lokasi PPV di sana dan ini jumlahnya setakat ini mencatatkan peningkatan dari hari ke hari, terutamanya bagi jumlah pendaftaran dan juga jumlah vaksinasi dos pertama di sekitar Kedah. Dan kita lihat jumlah pendaftaran melebihi 70% dan juga jumlah vaksinasi dos pertama melebihi angka 20%. Jadi segitu seperti yang kita sedia maklum, Langkawi merupakan antara destinasi pelancongan yang diidamkan kalau kita sudah berjaya menamatkan pandemik COVID-19 ini. Jadi kita terus saja bersama dengan Najib Masyur untuk persediaan Langkawi sebagai destinasi bebas COVID-19. Silakan Najib. Ya baik, terima kasih rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cerita pagi Langkawi ketika ini saya berlintas langsung seketika dari Jalan Pantai Cenang Langkawi seperti mana yang anda dapat lihat di belakang saya pada ketika ini. Selalunya kebiasaannya ianya menjadi salah satu tumpuan utama dan lokasi tumpuan para pelancong yang datang belancong ke Langkawi. Namun bukan situasi semasa yang saya nak kongsikan dengan anda pada hari ini. Ianya saya nak kongsikan adalah mengenai dengan persediaan Persatuan Pelancongan Langkawi LTA sendiri bagi memastikan sektor pelancongan di Langkawi kembali menyinar insya-Allah pada September nanti seperti yang disarankan, seperti yang juga dirancang oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek baru-baru ini. Dan untuk berkongsi mengenai dengan persediaan itu bersama-sama dengan saya pada pagi ini iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi Encik Zainuddin Kadir. Assalamualaikum Encik, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, khabar baik. Baik Cik Zainuddin, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini. Secara ringkasnya mungkin boleh berkongsi sedikit antara fasa-fasa yang telah pun dirancang oleh pihak persatuan sendiri dalam memastikan sektor pelancongan di Langkawi kembali menyinar insya-Allah pada September nanti. Terima kasih pihak RTM dan terima kasih kepada rakan-rakan perjuangan, rakan-rakan pelancongan Langkawi. Untuk makluman baru-baru ini pihak Motek khasnya Menteri Datuk Seri Hajah Nancy Sukri ada membuat lawatan pusat PBBE integrasi mega di Langkawi. Dalam masa yang sama juga pihak persatuan ada sesi dialog libat urus secara langsung dengan Menteri Pelancongan. Jadi daripada segi soal persiapan seperti yang diwawarkan oleh media, oleh semua pihak bahawa sektor pelancongan akan dibuka berperingkat di Langkawi. Jadi cadangan ataupun proposal yang kita hantar kepada pihak Motek, kita sarankan mereka membuka ada 3 fasa yang berbeza, iaitu fasa pertama kita buka distrik, fasa yang kedua kita buka rentas daerah dan fasa kedua kita rentas negeri iaitu koridor utara, iaitu 3 negeri utara, dan yang keempat adalah orang yang ada 2 dos vaksin boleh datang melancong ke Pulau Langkawi. Daripada segi persiapan, pihak persatuan memang dah bersedia dan kami daripada segi mental dan fizikal kita akan menyambut tetamu yang seperti yang diwawarkan. Kita tak nak, kenapa kita mensasarkan berpasar, sebab kita belajar daripada kesilapan iaitu pada Disember 2020 apabila pelancong datang ke Langkawi dengan kedatangan iaitu almost dekat 400,000, maka berlakulah kluster-kluster yang tidak kita ingini. Jadi kita pun belajar daripada juga Phuket Sandbox, iaitu kita tak nak apabila kita buka dengan sekaligus ia akan memburukkan keadaan, sebab daripada segi fasiliti Langkawi kita dah bersedia, daripada segi pemain-pemain industri itu sendiri untuk kita sama-sama memeriahkan balik industri pelancongan yang lama dah terjejas. Jadi inilah harapan pihak persatuan dan kepada semua pihak yang terlibat, kita sama-sama untuk menaikkan lagi industri pelancongan Langkawi yang dah lama kita rasa memang tidak ada pergerakan di antara satu tempat ke satu tempat. Jika kita melihat kepada situasi dan juga pergerakan persatuan dan juga pelancongan di destinasi lain selain daripada Malaysia sendiri, pelbagai reaksi juga adalah timbul. Jadi bagaimana persediaan di Langkawi sendiri untuk memastikan perkara yang sama di luar negara itu tidak berlaku khususnya di Langkawi? Okey. Untuk makluman kepada penonton-penonton ya dan makluman kepada semua pelancong-pelancong dalam negara, anda tidak perlu risau sebab kita memang dah ada SOP yang kita tetapkan, iaitu daripada
segi pelancong ni yang datang ke Langkawi ni, kita memastikan mereka adalah sihat, iaitu mendapat 2 dos yang diwawarkan oleh PM sendiri. Sesiapa yang ada 2 dos boleh datang ke Langkawi. Kita hanya ada 2 pintu masuk saja, iaitu melalui JT dan melalui udara lapangan terbang. Jadi insya-Allah pihak berkuasa akan menempatkan agensi yang terbabit supaya mana yang datang ke Langkawi mesti, dan kita akan memastikan mereka telah disuntik sebanyak 2 dos. Jadi itulah langkah-langkah yang patut dan kita akan ambil, dan kita memastikan SOP itu tidak dipandang mudah. SOP adalah sesuatu kejayaan sesebuah tempat untuk kita buka, dan seterusnya kita berada di kalangan semua yang datang ke Langkawi adalah sehat-sehat belaka. Itu je kita nak. Kita tak nak bahawa Langkawi akan bila kita buka nanti ada satu kluster pelancongan. So kita harap benda ni kita akan bersama kolaborasi antara semua jabatan, khasnya KKM Langkawi, LADA, pejabat daerah dan semua agensi-agensi yang terbabit. InsyaAllah benda ni berjalan dengan lancar. Bagaimanapun ianya juga harus melihat kepada situasi semasa pandemik COVID-19, insya-Allah pada bulan September nanti, dan juga status Langkawi mencapai imuniti kelompok. Baik, Cik Azzuddin, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami sekali lagi, dan itu setakat itu dahulu langsung dari Langkawi untuk cerita pagi kali ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.